Dan sudah tentu sejak beberapa hari lalu kita bercakap berkenaan dengan soal inflasi seperti yang dilaporkan oleh DOSM berkenaan dengan indeks harga pengguna dan juga inflasi makanan yang meningkat dengan begitu ketara. Jadi saya nak bersama dengan Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi dari MIDF. Zafri, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Untuk waktu ini kita nak melihat kepada isu inflasi yang meningkat ke paras 2.3%. Mungkin Zafri boleh perjelaskan apakah faktor yang menjadi penyumbang kepada kenaikan ini? Terima kasih Harith. Pertama, kadar inflasi telah meningkat kepada 2.3% pada bulan April, iaitu tertinggi dalam masa 3 bulan. Namun harus diingatkan, inflasi sebelumnya pada bulan 3, bulan 2 adalah 2.2%, iaitu peningkatan sebanyak 0.1%. Peningkatan ini didorong oleh satu, kekuatan domestik, permintaan domestik yang makin mengukuh, yang boleh kita tengok dari segi teras inflasi, iaitu 2.1%, tertinggi sejak 4 tahun yang lalu. Dari segi kos, kita melihat sudah tentunya inflasi makanan meningkat ke 4.1%, tertinggi sejak 52 bulan, iaitu lebih 4 tahun yang lalu. Itu yang menyumbang kepada peningkatan inflasi dalam negara. Namun peningkatan ini adalah sangat kecil dan masih terkawal dan masih di dalam unjuran Bank Negara, iaitu 2 ke 3%. Zafri, bercakap berkenaan dengan isu inflasi ini, sudah tentu antara, kalau saya nak mengaitkan sedikitlah apa yang dinyatakan oleh DOSM dalam kenyataannya, harga makanan di luar rumah, bermaksud apabila kita beli makanan nasi campur dekat kedai, lauk dan sebagainya, itu kenaikan yang begitu ketara sehingga 7% ketika ini, dan harga makanan sebenarnya dijangka terus naik akibat kenaikan harga makanan dunia dan juga melihat kepada isu rantaian bekalan dan sebagainya yang terjejas akibat perang. Namun mengapa kadar inflasi di Malaysia ini dilihat masih mungkin berada dalam keadaan stabil seperti yang Zaf katakan tadi? Secara faktanya, Malaysia merupakan negara pengimport makanan, kecuali untuk beberapa produk makanan seperti ayam, telur dan teh dan sebagainya. Kebanyakannya ialah kita import. Jadi bila berlakunya peningkatan harga komoditi global, kita sebagai negara import akan merasai kesan kenaikan harga, dan ditambah pula dengan izin global supply chain disruptions yang umum diketahui berpunca daripada peperang Rusia dan Ukraine, dan juga beberapa siri lockdown di China. Namun harus diingatkan, di Malaysia agak baik kadar inflasi, bawah 3% dan tidak meningkat banyak sangat, kerana harga minyak runcit di Malaysia tidak meningkat banyak. Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lepas, harga runcit sekarang ialah RM2.05. Tahun lepas pun RM2.05. Jadi pertumbuhan harga minyak itu sangat minimal dan sebenarnya kosong lah. Kan? Jadi oleh itu dia tidak meningkatkan kadar inflasi secara banyak, dan walaupun harga makanan naik, penurunan inflasi minyak itu telah membuatkan kadar inflasi dalam negara kekal rendah. Zafri, apabila kita menyebut berkenaan dengan minyak, sudah tentu berkait dengan subsidi dan kerajaan juga bercadang untuk melaksanakan mekanisme baharu berkaitan dengan subsidi ini, mungkin yang lebih bersasar golongan T20. Dikatakan Menteri Kewangan menyatakan bahawa golongan T20 sebenarnya menerima impak subsidi yang begitu besar sekali. Tetapi sudah tentu dalam soal inflasi ini, cabaran perlu kita lalui setiap hari. Kalau kita cakap berkenaan dengan kenaikan makanan, harga makanan setiap hari kita akan makan, berbanding subsektor ataupun sub-ekonomi yang lain yang disebut di dalam laporan DOSM itu. Jadi mungkin di peringkat MIDF sendiri mungkin ada jangkaan berkenaan dengan inflasi untuk tahun 2022 ini, Zafri?
Kita mengekalkan jangkaan kita pada 2.5% untuk tahun 2022 ini, dan kita tidak rasa kerajaan akan membuat perubahan kepada dasar minyak runcit negara untuk tahun ini. Kita lihat kerajaan akan kekalkan, mungkin akan diubah pada tahun 2023. Harus diingatkan, sebarang perubahan pada harga minyak runcit dikala harga makanan sedang naik mencanak akan memberi kesan langsung dan tidak langsung yang amat tinggi kepada inflasi negara, dan dia akan membantutkan kekuatan permintaan domestik. Bayangkan RON 97 sekarang ni hampiri RM5. Ya. Kalau kita mengikut pada harga pasaran untuk RON 95, Ya. dia akan berada di atas RM4. Jadi mungkin B40 boleh diberikan subsidi ataupun kemudahan yang istimewa, tetapi kesan kepada M40 dan juga keseluruhan ekonomi itu akan membuatkan kesan yang tidak baik pada ekonomi, dan secara tak langsung akan memberi kesan kepada B40 juga akhirnya. Baik, terima kasih Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research, mengulas berkenaan dengan isu inflasi dan juga apa yang dinyatakan oleh DOSM sebelum ini berkaitan dengan indeks harga pengguna. Terima kasih.